Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kita punya kelas dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, insya-Allah kita baca doa sikitlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Okey, alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cik Hafifah lah. Okey, jadi insya-Allah ini kita punya kelas pertama untuk hari ini, untuk pagi inilah. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Cik Hafifah ke Syiar Al-Quran. Jadi insya-Allah kita cuba bantulah mana yang kita boleh, mana kita boleh bantu, kita permudahkan mana yang kita boleh mudahkan, insya-Allah. Semoga kita sama-sama ada manfaatnya lah. Kita dapat sama-sama lah. Okey, jadi sebelum saya nak mulakan kelas, saya nak kenalkan diri saya dululah. Okey, nama diberi Muhammad Isyam bin Harith. Boleh panggil Ustaz Isyam. Dan sekarang saya tetap di Seri Kembangan Selangor lah. Okey. Jadi boleh saya tahu sedikit tentang Cik Hafifah, mungkin nama, mungkin kerja ke macam mana ke? Boleh kongsilah. Nama saya Hafifah Marzuki. Saya memang menetap di Bangi, buat masa ni bekerja juga. Tapi kerja office hour lah, bukan kerja shift. Boleh saya tahu sikit, maksudnya pengalaman mengaji ke sebelum ni, mungkin pernah belajar dekat mana-mana ataupun mungkin baru nak belajar semula ke apa, saya nak tahu jugalah supaya kita boleh. Okay. Kalau nak diikutkan, memang saya last belajar mengaji yang apa formal punya memang zaman sekolah lah, zaman sekolah tu last. Lepas tu dah tak ada join mana-mana kelas mengaji. Mengaji pun jarang-jarang, kalau baca pun macam setakat surah Yasin, Al-Mulk tu boleh lah. Itu pun macam merangkak-rangkak juga nak baca. Kalau surah yang kira kalau macam nak buka Quran tu, nak baca daripada awal sampai habis, tu memang ada kesukaran sikit lah, merangkak-rangkak. Lambat sikit. Macam Okey, tak ada masalah. Apa-apa pun saya nak ucap tahniah juga lah pada Cik Hafifah, sebab orang kata bukan mudah lah, bukan senang kita nak orang kata nak belajar semula Al-Quran ni. Bukan senang nak kumpul kekuatan tu sebenarnya. Betul. Sebab kita pun saya faham lah, kalau orang bekerja, maksudnya kita ada kekurangan masa dan mungkin dulu zaman sekolah kita ada environment mengaji, dia lebih mudah lah. Tapi sekarang dan sebab tu jugalah saya bangga dengan Cik Hafifah, sebab ada juga maksudnya nak luangkan masa juga untuk belajar mengaji. Benda tu saya patut pujilah. Segala usaha yang baik tu sedikit sebesar darah pun insya-Allah ada ganjaran di sisi Allah SWT, insya-Allah. Okey, jadi saya nak mudahkan Cik Hafifah dalam kita punya dalam kelas mengaji ni. Ada dapat modul tak? Maksudnya ada Cik Al-Quran dia dah bagi modul ke? Belum sampai lagi Ustaz. Sangkut. Hello, okey. Belum sampai lagi modul tu. Belum sampai lagi modul tu. Okey, jadi kalau belum sampai lagi modul tu, tak apa, tak ada masalah. Saya nak tunjuk pun sebenarnya saya punya modul pun ada dekat PC. Saya tak apalah, saya tunjuk dekat whiteboard. Saya ada whiteboard. Okey. Saya tunjuk. Okey, kalau tak ada modul tak ada masalah. Mungkin boleh ambil buku ke, buku kosong ke, buku nota, kita boleh salin apa yang saya nak kongsikan.
Boleh ambil tengok lah. Okey, jadi insyaAllah hari ni sebelum kita nak mula belajar banyak benda, saya nak memperkenalkan satu konsep dekat Cik Afifah. Konsep yang kita gunakan dalam celik Al-Quran, iaitu yang pertama adalah konsep suku kata Al-Quran. Konsep suku kata Al-Quran. Boleh tulislah kalau nak tulis ke apa kan. Konsep suku kata Al-Quran. Yang pertamanya kita semua tahu yang Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, betul. Semua orang tahu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan ianya mukjizat untuk kita punya Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi semua orang tahu Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau ada bahasa lain pun itu mungkin hanya terjemahan saja, terjemahan daripada bahasa Arab itulah. Terjemahan. Ada juga maksudnya terjemahan bahasa yang lain, tapi the real punya Quran yang diturunkan adalah daripada bahasa Arab. So setiap bahasa ni, itu poin yang pertama. Poin yang pertama adalah Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab. So yang keduanya adalah setiap bahasa yang kita belajar, setiap bahasa yang kita nak belajar, dia ada dia punya structure dia. Dia ada dia punya structure dan cara bacaan yang tersendirilah. Dia ada cara bacaan sendiri. Kalau bahasa Melayu macam ni kaedahnya. Kalau bahasa Inggeris macam ni kaedahnya. Bahasa Arab ada juga kaedahnya. Okey, kita ambil satu contoh lah paling mudah. Kita ambil kita punya bahasa dululah. Kita ambil contoh perkataan makan. Okey. Contoh kat buat ni perkataan makan. Okey. Kat sini ada berapa suku kata? 2 suku kata. Ada 2 suku kata. Betul. Ada ma dengan kan. Ada 2 suku kata. Okey. Kita ambil contoh lain dalam bahasa Melayu juga. Perkataan minuman. Ada berapa suku kata? Ada 3 suku kata. Ada 3 suku. Minuman. Okay, so makan ada 2. Ni ada 3. Minuman ada 3. Okey. Setiap perkataan ini, setiap perkataan dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Melayu, dia dihubungkan. Maksudnya kalau kita nak baca perkataan dalam bahasa Melayu ni, saya kesini. Kalau kita nak baca perkataan dalam bahasa Melayu ni, dia ada kaedah dia. Kaedahnya adalah dia mesti kena ada huruf vokal, huruf vokal. Dulu kita belajar dekat sekolah rendah, huruf vokal ni tahu tak? Pernah belajar? Ada A, I, O, U. Betul. Huruf A, kalau dalam bahasa Melayu lah, A, E, I, O, U. Ini kita boleh katakan sebagai penyambung lah, penyambung kepada, maksudnya kalau kita nak baca perkataan tu, dia kena ada huruf-huruf ni, baru kita boleh baca. Okey. Kalau tak ada, kalau contoh kalau tak ada, maksud saya tak ada tu, kalau contoh perkataan makan ini, kita buang dia punya A, kita buang huruf vokal dia, so dia akan jadi kita orang Melayu, kita maybe faham lah, kita orang Melayu kita boleh baca sebab Allah. Kalau orang Melayu kita bolehlah baca sebab itu kita punya bahasa dan Allah. Saya punya ni tak stabil pula. Sikitlah. Kejap ya. Okey. Okey, kita orang Melayu mungkin kita boleh baca MKN ni makan. Kalau kita WhatsApp ke chatting ke apa, kita boleh baca makan. Tapi dia boleh jadi juga makin. Boleh jadi juga MKN, Majlis Keselamatan Negara. Kita orang Melayu kita mungkin faham, tapi orang yang nak belajar kita punya bahasa, dia belum tentu dia boleh faham lah. Kita punya bahasa, dia baru nak kenal, dia baru nak tahu bunyi macam mana. So kena ada huruf vokal ni. Kena ada huruf vokal ni supaya kita tahu kaedah macam mana cara nak baca. Jadi dalam Al-Quran pun, dalam bahasa Arab sekalipun, dalam bahasa contoh dalam bahasa Melayu tadi kita ada A, E, I, O, U. So dalam bahasa Arab pun, dalam bahasa Arab sekalipun kita ada juga huruf vokal. Dalam bahasa Arab pun kita pun ada huruf vokal juga. Tapi kita cuma ada 3 sahaja.
So kalau nak dibandingkan antara 5 dengan 3, mana yang lebih mudah? 3 lah. 3 lah lebih mudah kan? 3 lah lebih mudah kita faham. Tapi dalam bahasa Arab kita tak panggil AIU lah, kita tak panggil itulah, itu kita guna dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita gunakan sistem baris. So kita ada baris atas, kita ada baris bawah, kita ada baris depan. Selalu nampak baris ni kalau kita nak ngaji ke apa, kalau kita belajar selalu nampak baris ni. So inilah basic yang kita gunakan untuk kita nak belajar, untuk kita nak tahu macam mana kita nak bunyikan sesuatu perkataan di dalam bahasa Arab atau Al-Quran sendirilah. Kalau kita nak bezakan, tadi saya cakap tadi AIU tadi, tu baris atas mewakili A, huruf A, baris bawah mewakili huruf I, baris depan mewakili U lah, mewakili huruf U. So bunyi dia A, I, U. Kalau kita nak faham, betul, pandai. Okey, dalam Al-Quran juga kita ada juga contoh tanda yang ada double. Maksudnya ni satu baris yang satu. Kita biasa tengok ada juga tanda baris dalam Al-Quran tu dia double macam ni. Macam tu. Biasa nampak tak? Okey, biasa nampak Okey, ini namanya tanwin. Okey, ini namanya tanwin. Okey, macam mana cara nak baca tanwin ni? Kita tambah huruf N je dekat setiap hujung huruf tadi tu. Kalau A dia bunyi dia an. Kalau baris bawah kita bunyikan in. Kalau baris depan ada U, kita bunyikan un. Betul, pandai, alhamdulillah. Okey. So itu basicnya kita perlu tahu dalam baris ni lah. Dalam baris. Maksudnya dalam Quran kita gunakan konsep suku kata kita bukan dengan huruf A, I, U tu, tapi kita gunakan baris A, I, U, dan kalau ada tanwin an, in, un. Okey. Jadi dalam kita punya silibus, dalam kita punya sukatan celik Al-Quran, kita ada satu konsep yang saya nak kenalkan dekat Cik Afifah. Konsep dia adalah, saya tulis, ini boleh take note lah. Ini boleh take note lah, boleh tulis lah, tak ada modul lagi kan. Ada baris, ada bunyi, tiada baris, tiada bunyi. So baris sama dengan bunyi. Okey. Kita tengok kat sini saya tulis ada baris, ada bunyi. Tiada baris, bunyi. So baris sama dengan bunyi. Okey. Mesti macam tak faham sangat kan apa benda kan di sini kan. Okey, tak apa, kita nak cuba terangkan. Okey. Kita dah tahu tadi dalam bahasa Arab ni ada baris. Betul tak? Ada baris. So bila macam konsep saya cakap tadi, bila ada baris maksudnya ada bunyi. Allah jatuh. Allah. Bila ada baris maksudnya ada bunyi. Okey. Bila tak ada baris maksudnya tak ada bunyi. So baris sama dengan bunyi. Okey, kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh yang mudah lah dalam Al-Quran. Kita ambil ayat pertama surah Al-Fatihah. Kita ambil ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ayat pertama ya. Okey. Kita ambil kata pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Okey. Kita nak tahu betul ke baris sama dengan bunyi? Kita nak uji betul ke tak ada baris tak ada bunyi? Betul ke baris tu sama dengan bunyi? Okey. Jadi pertama sekali kita nak uji kita punya konsep ni betul ke tidak. Kita kira dulu ada berapa bunyi, ada berapa suku kata di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ni. Okey. Kita kira dulu. Okey. Kita kira sama-sama lah. Boleh angkat tangan. Kita kira sama-sama ada berapa bunyi dulu.
ada berapa bunyi, ada berapa suku kata di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan. Bis, mil, la, hir, rah, ma, nir, ra, i, min. Okey, ada berapa? Ada 10. Ada 10. Okey, kita kira sekali lagi, kita nak confirmkan betul ke ada 10 bunyi dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita kira sekali lagi. Okey, boleh mula. Bis, mil, la, hir, rah, ma, nir, ra, i, min. Okey, betul tak ada 10? Okey, betul ada 10 bunyi di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni konsep yang saya cakap tadi tu ada baris, ada bunyi. So maknanya kita ada 10 bunyi. Ada berapa baris? 10 baris. Sepatutnya ada 10 baris lah, betul tak? Okey. Okey. Ada 10 baris. Okey. So kita kira dalam ayat ni, dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim ni, kita kira sama-sama ada berapa baris. Kita tadi ada 10 bunyi. So kita kira ada berapa baris. Okey, kita kira dulu Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul tak? Sama dengan bunyi yang kita bunyikan tadi. Betul tak? Sama tak? Okey. Sama. Sama kan? Okey. Jadi kita kira sekali lagi. Kita confirmkan balik macam biasa. Kita kira balik. Ada berapa bunyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, itulah maksud saya. Ada konsep, ada baris, ada bunyi, tak ada baris, tak ada bunyi. Baris sama dengan bunyi. Okey, kita cuba uji lagi lah. Kita ambil perkataan lain lah. Kita ambil perkataan yang luar daripada ayat Al-Quran lah. Kita ambil perkataan daripada, kita ambil ayat daripada luar daripada Al-Quran. Kita ambil zikir lah contoh. Kita ambil contoh. Zikir la hawla wa la quwwata illa billahi. Okey, kita ambil contoh zikir la hawla wa la quwwata illa billahi. Okey, kita kira dulu ada berapa bunyi dalam zikir la hawla wa la quwwata illa billahi. Okey, bila angkat tangan macam tadi juga sama, kita punya konsep, kaedahnya sama. Kita kira ada berapa? Kita mulakan la, haw, la, wa, la, ku, wa, ta, il, la, bil, la, hi. Okey. Ada berapa? Ada 13. Ada 13, betul. Kita kira sekali lagi, kita confirmkan balik betul ke ada 13 bunyi. Kita kira sekali lagi la, haw, la, wa, la, ku, wa, ta, il, la, bil, la, hi. Okey, betul. Ada berapa? Ada 13. Ada 13, betul. Alhamdulillah. Pandai. Okey, kita kira pula ada berapa baris. Okey. Ada berapa dalam zikir ni, kita kira sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, betul. Maksudnya kita ada 13 baris lah.
sama dengan 13 bunyi. Kita kira sekali lagi, kita confirmkan balik ada berapa baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita punya konsep sekarang ni betul. Alhamdulillah. Maksudnya ada baris, ada bunyi. Ada bunyi pandai. Kalau tak ada baris, Tak ada bunyi. ada bunyi. Baris maksudnya baris sama dengan bunyi. Okey, alhamdulillah. Sofa boleh faham? Sofa boleh follow ke ada apa-apa soalan yang mungkin nak tanya ke? Setakat dia faham, cuma nak tanya Ustaz yang bila dia jadi double tu, yang 2 baris tu kan, kadang-kadang ada terjumpa dia punya baris tu dia tak sama tau. Dia tak selari, dia macam ni. Oh, dia sengit sikit. Dia sengit sikit. Dia bukan betul-betul dekat atas baris tu. Betul. Satu lagi macam tadi Ustaz buat tu kan macam 99 kan. Kadang tu jumpa dia macam yang 9 tu kan. Tu ada beza ke? Dia ada beza. Okey, dia ada beza. Okey, saya terang sikit je. Beza dia adalah pada cara baca tu. Maksudnya kalau baris tu selari, kita baca jelas. Kalau tak selari, kita baca dengung. Tapi itu nanti ada, kita akan sampai ke bab tu lah. Saya cerita sikit dulu lah untuk permulaan. Tapi nanti kita akan go through juga dekat sampai ke tahap tu, kita akan sampai juga dekat baris tanwin yang macam tu. Jadi kita fokus dulu insya-Allah hari ni. Hari ni kita nak kenal huruf dulu. Nanti kita akan sampai ke bab tu. Okey, jadi kita punya konsep betul dah. Kita dah nampak, maksudnya ada baris ada bunyi, tak ada baris ada bunyi. Baris sama dengan bunyi. So kalau kita contoh, kita dah tahu baris. Kita dah tahu baris, kita dah tahu ada berapa suku kata. Tapi masih juga kita baca masih juga tak berbunyi-bunyi. Masih juga tak ada bunyi lah, maksudnya tak boleh nak baca. Kita tahu baris atas, baris bawah, baris depan, tapi tak boleh nak baca juga. Itu maknanya kita tidak mengenal huruf. Jadi pentingnya kita nak kenal huruf sebelum kita mulakan untuk pembacaan kita lah. Sama juga macam kalau kita bahasa-bahasa lain pun, kalau kita tak tahu huruf, kalau kita tak kenal apa yang huruf ada dalam bahasa tu, kita tak boleh nak baca. Walaupun kita tahu bunyi ni macam mana, kita tahu baris ke macam mana, tapi kita tak boleh baca. So penting untuk kita kenal huruf. Okey. So kalau dalam kita dalam Majlis Al-Quran ni, kita punya silibus sukatan untuk belajar huruf, kita kaitkan dengan penceritaan dan gambar. Maksudnya ada gambar lah. Saya nak share screen tapi saya punya ni tak ada kat sini lah. Tak apalah, saya tulis lah. Ada kaitkan penceritaan dengan gambar, dan kita bermula daripada huruf yang kedua lah. Huruf tu kita tak mula dengan huruf alif, sebab alif ni semua orang dah tahu huruf ni macam. So kita mulakan dengan huruf yang kedua. Okey. Saya tak ada silibus nak tunjuk. Saya tak boleh nak tunjuk. So saya lukiskan sikit. Sebab saya punya PC problem, saya tak boleh nak share screen. Tak apa Ustaz, gunalah phone ni untuk tengok dekat PC tu, tak boleh? Saya kena setting dulu lah. Dia macam lambat sikit lah kalau nak setting. Tapi tak apa, saya lukislah sikit. Okey, kalau dalam silibus, okay, saya bolehlah lukis sikit-sikit. Okey. Saya bolehlah lukis, walaupun tak nampak macam ni kan. Agak-agak nampak ni macam apa. Nampaklah macam ada orang barik, orang sandar. Okey. Okey, baru betul. Saya ikut gambar yang ada dekat modul tu. Okey. Kalau kita tengok gambar, ada seorang budak yang tengah duduk baring lah. Baring, kita boleh kata dia sakit ke apa.
Sandar kat pokok. Lepas tu tiba-tiba ada satu buah jatuh atas kepala dia. Okey. Jatuh atas kepala dia, jatuh ke tanah. Buah tu buah apple. So, kaitan dengan gambar ini dengan huruf yang kita nak belajar untuk yang pertama. Okey, ingat buah, ingat buah. Kita ingat huruf ba. Ba. Ingat tak saya tulis. Ingat buah, ingat huruf ba. Saya ingat juga tapi biarlah. Ingat buah, ingat huruf ba. Okey. Okay. So nak kaitkan inilah dia punya gambar rajah ni sesuai dengan huruf ni, bentuk ba. Buah tu adalah titik di bawah. So nak ingat huruf ba ni, ada budak tengah baring, tengah baca buku, tiba ada buah apple satu jatuh atas kepala dia, jatuh ke tanah. So buah tu ada dekat bawah. Buah tu ada dekat bawah. So titiknya ada di bawah satu saja. Okey. Faham? So ingat buah, ingat huruf Ba. macam mana? Ingat huruf Ba. Ingat huruf ba. Okey, macam mana kita nak sebut huruf ba dengan betul? Okey, ba ni dia sifat huruf dia adalah huruf kalau dalam bahasa Arab kita panggil huruf syafatain. Syafatain ni dua bibir. Maksudnya bibir atas bertemu dengan bibir bawah, kita sebut ba. Okey, ba macam tu. Dan sama juga saya cakap tadi, kalau ada baris, ada bunyi. Bukan itu. Okey. Betul lah, ada bunyi. Okay. Betul lah, ada bunyi. Baris ada bunyi. So ba ni kalau dia ada baris, bunyi dia macam mana? Ba, bi, bu. Pada depan bu. So ada 3 bunyilah. Kalau tanwin tadi tu, bunyi dia macam mana? Ban. Ban, bawah. Bin. Depan. Bun. Okey, alhamdulillah pandai. Okey. Saya rasa saya boleh kot tunjuk modul tu dekat sini. Tak apa, Ustaz pegang je lah phone ni, tunjuk. Pegang phone dan tunjuk je. Okay, boleh juga. Boleh juga. Maaf ya, saya punya stand ni pun tak apa nak tegak sangat. tak saya. Okey, kita nak pergi ke latihan. Okey, kalau saya tunjuk ni tadi pun, okey, sama juga. Ni lah gambar sebenar tadi tu. Okey, sebiji Ustaz. Sama. Sama. Okay. Bolehlah samalah sikit. Okey, so macam saya cakap tadi, ba ada satu apple, so ingat huruf ba, ingat huruf ba. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada latihan di bawah ni lah. Bawah ni ada latihan. Okey. Boleh ni Cik Afifah baca? Okey, boleh. Kita try baca dulu. Daripada kanan ke kiri lah maksudnya. Okey. Boleh mulakan? Ba. Okey, betul. Alhamdulillah. Ba. Oh, bagus. Okey, teruskan. Ba. Okey. Teruskan bawahnya. Ba. Okey, alhamdulillah. Bagus. Teruskan. Ba. Okey, alhamdulillah. Ba. Okey, bawahnya. Alhamdulillah. Bagus. A. Alhamdulillah. Teruskanlah sekali. Ba. Yang mana tu? Yang ni ya? Okey, betul. Alhamdulillah. Last sekali. Ba. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, kita try cuba sekali lagi. Sekali lagi. Tapi baca dengan penuh semangat. Kita baca satu-satulah. Okey. Benda sama juga. Kita ulang semula. Baca balik daripada sini ke sampai last sekali tu. Okay. Boleh teruskan? Ba. Okey, alhamdulillah. Bagus. Ba. Bagus. Teruskan. Ba. Okey, bagus. Ba. Alhamdulillah. Teruskan. Ba. Bagus. Okey. Ba. Okey, alhamdulillah. Bawahnya. Okey. Ba. Bagus, alhamdulillah.
Last sekali. Ba'aba. Okey, alhamdulillah bagus. Okey, kita try sekali lagi. Tapi kita baca daripada atas ke bawah pula. Boleh? Okey, Kita boleh. baca daripada atas ke bawah dulu Okey. Teruskan. Ba'aba. Okey, alhamdulillah. Teruskan. Baba'a. Sekali lagi. Baba'a. 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 Tu jangan bunyi bunyi tepat sikit, bunyi a. Baba'a. Baba'a. Betul, alhamdulillah. Okey, bagus. Teruskan. A. Okey, sebelahnya atas. Ba'a. Alhamdulillah, bagus. Aba'a. Okey, teruskan. Bababa. Okey, sebelahnya. A'aba. Okey, alhamdulillah. Bawahnya. Ababa. Bagus, last sekali. Ba'aba. Alhamdulillah. Okey, maksudnya dah fahamlah huruf ba ni. Itu yang saya nak puji tu. Alhamdulillah, bagus. Cumanya dalam bahasa Arab, okey, jap saya pusing kamera sikit. Dalam bahasa Arab, kita baca setiap huruf yang berbaris atas, kita baca dalam keadaan yang lembut tau. Kita tak baca ba tu macam ba, kita tak baca begitu. Kita baca lembut. Kita baca ba, lembut je ba. Dia di antara bunyi atas dengan bunyi bawah, di antara baris atas dengan baris bawah, dekat tengah-tengah sikit. Bunyinya ba, lembut je. Ba. Ba. Jangan terlalu ba sangat. Jangan buka sangat. Dia lembut je. Orang kata jangan bunyi Jawa sangat. So bunyi dia lembut je. Ba. Kita nak baca Al-Quran ni lembut. Ba. Boleh, tak apa, nanti boleh praktis lagi. Huruf-huruf lain pun sama juga. Bila huruf tu berbaris atas, kita bunyikan dia lembut. Ba. Kita tak sebut a. Okey. Pun kita tak sebut a. Kita sebut lembut je. Ba. Macam tu. Boleh. Bagus. Mudah je. Okey. Terusnya, kita pergi ke huruf seterusnya. Sorry lah, saya ni kameranya berpusing-pusing. Okey, kita pergi ke huruf seterusnya. Okey, kalau tengok di slide yang ada ni, kita ada gambar ada dua pokok kat bawah tu, ada dua pokok. Kat sini ada satu kiri, satu kanan. Lepas tu kat tengah-tengah dia ada dua ekor tupai tengah melompat daripada pokok satu ke pokok dua. Okey. Dia tengah lompat ke sana. Okey. So dia punya keyword dia adalah tupai. So ingat tupai, ingat huruf ta. Ingat huruf ta. Ingat tupai, ingat huruf ta. Kan tengok bentuk gambar rajahnya sama. Ta ni macam ni. Lepas tu titik dua di atas tu ibaratnya tupai yang melompat daripada pokok satu ke pokok dua tadi tu. Macam tu. So ingat keyword dia, ingat tupai, ingat huruf ta. So ta ni dia punya dia punya orang kata fizikalnya macam huruf ba juga. Dia ada bentuk macam ni. Tapi barisnya di atas ada dua. So ingat ada dua titik di atas tu, ingat tupai tadi tu. Macam tu. So ingat tupai, ingat huruf ta. Cuba sebut huruf ta. Ta tu jangan sama macam saya cakap tadi. Ta tu jangan ta sangat. Ta lembut ni. Ta. Boleh. Tak apa. Boleh praktis lagi. Kita ada banyak huruf lagi yang kita boleh praktis nanti. Okay, so tapi alhamdulillah bagus. Maksudnya boleh sebutlah huruf ta tu. Bezakan huruf ba dengan ta. Kalau ta ni pula. Okey, kalau ta ni pula sifat hurufnya, cara nak sebut dia, sifat huruf dia, kita punya lidah ni huruf ta, kita punya lidah kita lekatkan pada gusi belah atas. Lelangit belah atas. Ta. Betul. Cuma boleh bagi lembut lagi. Ta, okey. Ta. Kalau kita dah belajar banyak lagi, ta ni dia ada satu sifat hamas. Hamas ni ada macam ada keluar sikit. Dia macam ada
Ta. Ta. Tapi dia tak banyak. Sikit je. Ta. Dia macam sikit. Tapi tak apa, itu nanti kita akan belajar lagi, banyak lagi. Maksudnya sifat huruf. Sekarang ni kita belajar untuk kenal huruf. Sebutan akan ada kita punya sukatan lagi lah selepas ini. Okey. So tengok tadi dah boleh baca huruf. Kita pergi pada latihan dekat bawah lah. Kita pergi latihan kat bawah. Okey, kat bawah ni pun ada latihan macam tadi juga. Kita minta Cik bacalah. Boleh. Okay, boleh mulakan. Ba'ata. Okey, bagus. Teruskan. Ta'aba. Okey, alhamdulillah. Teruskan. Ba'ata. Bagus. Okey, bawahnya. Bataba. Okey, teruskan. Tabata. Alhamdulillah. Terus sebelahnya. Bata'a. Sekali lagi. Bata'a. Okey, bawahnya. Babata. Baca yang mana ni? Yang tengah. Yang ni baca ni sekali lagi. Saya ingat tadi awak tengah baca yang ni. Okey, baca ni sekali lagi. Bata'a. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, sebelahnya. Babata. Babata. Okey, last sekali. Tatata. Alhamdulillah. Bagus. Okey, kita try sekali lagi. Kita baca. Nak ukurkan balik, nak bezakan balik huruf ba dengan huruf ta ni. Okey. Yang ni pun okey. Okey, boleh kita try sekali lagi? Okey. Ba'ata. Bagus. Teruskan. Ta'aba. Alhamdulillah. Teruskan. Ta'ata. Okey. Bawahnya. Bataba. Alhamdulillah. Bagus. Teruskan. Tabata. Bagus. Sebelahnya. Tata'a. Bagus. Bata'a. Alhamdulillah. Teruskan. Babata. Okey, last sekali. Tatata. Okey, alhamdulillah. Bagus. Maksudnya boleh bezakan ba dengan ta. Okey, kita baca sekali lagi last untuk pengukuhan. Nanti boleh ulang kaji baliklah. Maksudnya kalau dah dapat modul nanti boleh baca semulalah. Tapi kita baca sekali lagi last dalam kelas kita ni supaya saya betul-betul nampak Cik Afifah faham nak bezakan macam mana. Okey, kita baca sekali lagi sama juga tapi daripada atas ke bawah. Okey, silakan. Ba'ata. Okey. Bataba. Okey. Bata'a. Bagus. Sebelah. Ta'aba. Bagus, teruskan. Tabata. Bagus, alhamdulillah. Teruskan. Babata. Okey, kotak sebelahnya. Ta'ata. Bagus. Tata'a. Bagus, alhamdulillah. Dan sekali. Tatata. Okey, alhamdulillah. Bagus. Okey, maksudnya dah betul-betul fahamlah nak bezakan huruf ba dan huruf ta tadi tu. Okey, bagus. Boleh so far boleh faham Maksudnya boleh. Okay, boleh. Boleh carry on je lah. Okey, kita hari ni kita sampai huruf yang ketiga ni je lah. Lepas tu kita sambung untuk next punya kelas lah. Okey, huruf yang ketiga ni boleh teruskan lagi satu lagi. Satu huruf lagi. Okey. Kita pergi huruf yang ketiga untuk hari ini. Okey, gambar rajah kat bawah ni nampak ada bukit, ada gunung kat tepi ni. Ada dua gunung, satu belah kiri, satu belah kanan. Okey. Gunung ni sejuk. So bila sejuk, ini apa? Ada tiga benda ni. Ini apa benda? Salji. Salji. Okey. So bawah ni pun ada tulis keyword dia adalah salji. Salji. Okey. Ingat tiga titik ni sebab kita nak samakan dengan huruf yang ada kat atas ni lah. Okey. So ingat salji, ingat huruf sa. Bukan sa dia, sa dia. Okey. Ni huruf sa ni sifat dia kita tengok ada tiga titik lah. Ada tiga titik sama juga dalam gambar ada tiga salji ni. Tadi ta ada berapa titik? 2. Tadi ta ada 2 titik. So sa ni ada 3 titik. Ada satu lagi kat atas dia. Okey. Okey, macam mana kita nak sebut huruf? Macam mana kita nak sebut huruf ta ni? Macam mana kita nak sebut huruf ta? Okey.
Sa ni sama juga macam tadi tu, macam huruf tadi tu, macam huruf ta kita ada kalau berbaris dia bunyi dia ta ti tu, kalau tanwin bunyi dia Tan tin tun. tan tin tun. Alhamdulillah. Okey, bagus. Maksudnya dah faham. Sama juga sa ni kalau baris atas kita baca sa, lepas tu bawah si, depan su. Okey, macam mana nak bunyikan huruf sa ni? Kita punya lidah ni, lidah kita di depan, di gigi depan ni, gigi tengah ni yang belah atas. Sa, Sa. Sa. lembut je. Okay. Sa. Dia bukan huruf, bukan bunyi S tu. Kurangkan bunyi ular tu, bunyi hissing tu. Kurangkan lidah ni dekat gigi depan belah atas. Sa. Sa. Okay. Kalau kita nak tahu betul, bagus betul. Kalau kita nak tahu betul tak kita sebut sa ni macam mana? Okey, kalau kita letak tangan dekat depan kita ni ada macam angin sikit kalau kita sebut sa tu. Sa. Dia macam berangin dekat tangan kita, rasa macam ada haba sikit. Ada rasa? Ada. Ada rasa tak? Ada. Kalau ada rasa maknanya kalau ada rasa betul lah. Maksudnya betul lah tu. Cara sebutnya. So sa. Tapi kalau kita dah banyak kali baca ulang-ulang nanti tak payahlah setiap kali huruf sa tu nak letak tangan kat depan. So tak perlu pun. Kalau kita dah tahu sebut huruf sa tu, insya-Allah tak ada masalah. So sa. So ingat salji, ingat huruf Sa. Okay, betul. Okey, so cuba sebut sekali lagi. Sa. Okey, betul, alhamdulillah. Okey, kita terus pada latihan lah. Okey. Kita terus pada latihan. Okey, bawah ni boleh Cik Afifah baca? Okey. Sa'ata. Okey. Babasa. Bagus, alhamdulillah. Okey, bagus. Tasaba. Betul. Alhamdulillah, bagus. Saba'a. Bagus. Alhamdulillah. Sa'aba. Bagus. Sebelahnya. Sasa'a. Okey, bawah. Abata. Okey, bagus. Sebelahnya. Batasa. Bagus, alhamdulillah. Last sekali. Sasasa. Betul, alhamdulillah. Okey, kita ulang sekali lagi bagi kita boleh bezakan lah sebab dalam kotak ni ada 3 huruf yang bentuknya lebih kurang sama. Betul tak? Betul. So kita ulang sekali lagi supaya kita betul-betul boleh dapat bezakan ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa. Okey, kita boleh mula sekali lagi Teruskan. Sa'ata. Bagus, sebelahnya. Babasa. Bagus, teruskan. Tasaba. Bagus, alhamdulillah. Bawahnya. Saba'a. Betul. Sa'aba. Alhamdulillah, bagus. Sasa'a. Betul, alhamdulillah. Bawahnya. Abata. Betul, alhamdulillah. Bagus. Sebelahnya. Batasa. Betul, last sekali. Sasasa. Betul, alhamdulillah. Okey, kita ulang sekali lagi bagi kita betul-betul ingat macam mana bunyinya, macam mana barisnya, apa semua itulah. Okey, kita baca sekali lagi tapi macam biasa daripada atas ke bawah pula. Okey, teruskan. Sa'ata. Okey. Saba'a. Alhamdulillah, teruskan bawahnya. Abata. Okey, sebelahnya. Babasa. Bagus, teruskan. Ta'aba. Betul, teruskan. Batasa. Betul, sebelahnya. Tasaba. Bagus. Sasa'a. Okey, alhamdulillah. Teruskan last sekali. Sasasa. Okey, alhamdulillah. Maksudnya kita dah betul-betul fahamlah. Faham. So hari ni kita sempat 3 huruf je lah. Sebab kita tak banyak masa, kita ada setengah jam je. Ini pun dah agak terlajak sikit. Apa-apa pun tahniah Cik Afifah sebab berjaya sampai ke tahap ni. Sebab bukan mudah lah kita nak belajar semula
kalau kita dah lama pinjam. Tapi saya puji usaha Cik Afifah sebab kali pertama cuba ni pun dah berjaya. Betul, maksudnya dah baca dah pandai dah. Dah tahu baris ni apa semua. Tapi kita ada banyak lagi huruf yang kita akan belajar lepas ni. Hari ni kita dapat belajar 3 huruf je sebab saya tadi ambil masa sikit untuk terangkan Al-Quran tadi. So insyaAllah next punya kelas kita akan belajar banyak lagi huruf yang kita akan tahu. Dan kalau saya nak recap, saya recap balik lah apa yang kita belajar tadi. First kita tahu konsep suku kata Al-Quran. Yang pertama ada bunyi, tiada baris, tiada bunyi. Baris sama dengan bunyi. Kemudian kita belajar huruf ba, salah tadi. Ba tu ingat buah, ingat huruf. Ta tadi ingat tak gambar apa? Tupai. Ingat apa? Tupai, betul. Dan last kali kita tadi huruf sa tadi. Okey. So ada masa dekat rumah nanti, ada masa dekat rumah kalau modul dah sampai dekat Cik Afifah, boleh refer dekat modul tu lah. Modul tu huruf batasan tadi muka surat 5, 6, 7. Dan konsep suku kata Al-Quran yang saya terangkan tadi pun ada juga di dalam modul tu. Nanti Cik Afifah kalau ada masa terluang boleh isilah. Dan ambil masa sekejap je kat rumah dalam 5 ke 10 minit untuk Cik Afifah recap balik. Maksudnya ulang kaji semula, ulang kaji sendiri, baca balik latihan yang ada di dalam modul yang saya tunjuk tadi itulah. Okey. Jadi apa-apa pun terima kasih dan syabas tahniah saya ucapkan. Saya harap maksudnya kita punya silibus ni memudahkanlah. Saya harap apa yang saya terangkan ni memudahkan untuk Cik Afifah faham dan lebih berminat lagi nak tahu apa next punya huruf. Itu yang paling penting lah. Sebab semua tu kita kait ceritaan dan gambar. Jadi terima kasih atas masa dan komitmen Cik Afifah. Sudi nak belajar Al-Quran sama-sama. Saya pun dalam masa yang sama saya mengajar, saya belajar juga. Saya belajar balik juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah kita nak belajar 2, 3, 8 kali pun tak ada masalah. Okey. Jadi sedikit semangat sebelum kita tutup majlis, sedikit semangat maksudnya teruskanlah mengaji Al-Quran. Tak rugi pun kalau kita belajar Al-Quran ni sebab Nabi kata satu huruf kita baca dalam Al-Quran ni ada 10 pahala satu huruf. Tadi pun kita dah baca banyak, asyik ada ulang-ulang lagi. So satu huruf tu ada 10 pahala, kita dah baca berapa banyak tadi. So banyak pahala kita dapat. So senang je nak dapat pahala. So cuma kita perlu ada masa untuk kita luangkanlah untuk benda-benda macam ni. Okey, jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak. Maaf kalau ada terkurang bahasa, terkurang percakapan ke apa. InsyaAllah next kelas saya akan lebih improve lah insyaAllah. Okey, jadi kita tutup majlis dengan tasbih dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ustaz.